Selamat malam, salam sejahtera. Ini kenyataan terkini dari Pak Khairi Jamaluddin yang menarik perhatian seluruh netizen di Malaysia. Ini apabila Khairi mengatakan masih ada yang berani waras dalam UMNO. Akhirnya KJ puji ahli yang melapor kepada ROS. Wah, apa cerita ini? Ianya ada bersangkut paut dengan keputusan PAU UMNO 2022 yang menyatakan yang telah meluluskan usul supaya dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan, iaitu jawatan Presiden dan jawatan Timbalan Presiden UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memuji tindakan beberapa ahli parti merujuk isu satu usul yang diluluskan baru-baru ini ke Jabatan Pendaftaran ROS. Malah bekas Menteri Kesihatan itu juga menganggap mereka yang membuat laporan berkenaan sebagai ahli UMNO yang menjadi berani dan waras. Namun demikian, ketika saya membaca isu ini di dalam satu ucapan ataupun satu kiriman di Facebook oleh Awang Rafi Kecil, ada satu komen yang menarik dalam ruangan itu. Netizen itu mengatakan bahawa tindakan melapor kepada ROS ini mungkin akan menyebabkan UMNO berdepan masalah besar. ROS boleh mengambil tindakan lebih besar kepada UMNO. Jadi, dia kata, adakah tindakan mereka melaporkan atau merujuk perkara ini kepada ROS boleh menyebabkan UMNO akan diharamkan? Perkara itu betul-betul menarik perhatian saya. Netizen itu menulis, kalau benar-benar UMNO melanggar perlembagaan UMNO dan melanggar perlembagaan yang telah diluluskan oleh ROS, mungkin, kata dia, UMNO mungkin berdepan masalah besar. Bukan sekadar pemilihan UMNO, masalah besarnya bukan sekadar Zahid dan Tokhmat kekal sebagai presiden dan timbalan presiden, tetapi mungkin UMNO juga akan menerima satu tindakan lebih besar daripada ROS sendiri. Mungkin, kata dia, UMNO boleh diharamkan dan boleh diarah tunjuk sebab dan digantung kelulusannya sehinggalah masalah itu dapat diselesaikan. Kalau itu benar-benar berlaku, apa nasib kepada UMNO? Apa nasib kepada ahli-ahli Parlimen UMNO? Apa nasib kepada Timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Zahid Hamidi? Kalau UMNO diharamkan, apa jadi dengan KJ? KJ nak pergi ke mana, kata mereka? Saudara-saudara sekalian, kenyataan KJ yang menyatakan bahawa mereka yang membuat laporan berkenan adalah ahli yang menjadi berani dan waras adalah satu tindakan yang memang sudah dijangka sebelum ini. Kata KJ, well done guys. Ada yang masih berani dan waras dalam UMNO, kata KJ. Menurut KJ lagi, beliau yakin ROS akan mengambil tindakan sewajarnya susulan aduan yang dikemukakan. Katanya melalui Instastory, terdahulu ahli UMNO bahagian Kuala Nerus Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir dan Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom, ahli UMNO Negeri Sembilan, hari ini dilaporkan menghantar notis bantahan kepada ROS. Notis bantahan tersebut dibuat kedua-dua mereka selepas beranggapan usul tambahan berkaitan kedua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan, tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan UMNO. Pada 13 Januari lalu, Perwakilan Negeri Sembilan Muhammad Syukri Samsudin mengemukakan usul tambahan dalam PAU 2022 bagi membolehkan jawatan Presiden UMNO dan timbalan tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Ada yang menulis, saudara-saudara sekalian, ini alasan mereka tidak dapat menerima keputusan PAU untuk tidak mempertandingkan dua jawatan itu. Usul dua jawatan tertinggi tak dipertanding tak sah kerana dikemuka secara salah, kata puak-puak ini.
Usul tambahan 2 jawatan tinggi UMNO tidak dipertandingkan yang diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO 2022 semalam didakwa tidak sah kerana melanggar peraturan parti itu sendiri. Peguam Datuk Samsudin Nawawi berkata, terdapat 2 tafsiran digunakan penyokong usul itu. Antaranya yang menganggap ia sebagai usul tambahan seperti disebut Perwakilan Negeri Sembilan Muhammad Syukri Samsudin yang mengemukakan usul berkenaan. Selain itu, ada pihak menganggapnya sebagai pindaan usul mengikut perkara 20 dalam peraturan persidangan PAU seperti disebut Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan. Bagaimanapun, Samsudin menegaskan usul itu sama ada dianggap usul tambahan atau pindaan usul tetap tidak sah kerana ia dikemukakan secara salah dan sepatutnya ditolak oleh Pengerusi Tetap UMNO Tan Sri Badruddin Amiruddin. Usul ini tidak boleh dianggap pindaan usul kerana dalam 7 usul asal tidak ada langsung disentuh mengenai pertandingan dalam pemilihan parti. Artinya, ia atau ini adalah usul berasingan. Jika usul berasingan atau dikatakan usul tambahan, cadangan dikemukakan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan, bererti usul ini adalah untuk meminda perlembagaan UMNO. Perlembagaan UMNO jelas memperuntukkan 2 jawatan itu mesti dipilih setiap 3 tahun atau dalam tempoh lanjutan yang diberikan. Jika usul memindah perlembagaan kena ikut peraturan, iaitu jika di bawah perwakilan mesti ada notis 14 hari dan perlu diluluskan Jabatan Pendaftaran ROS terlebih dahulu. Ia tak boleh dibawa perwakilan secara on the floor ketika perhimpunan. Apabila tidak ikut peraturan, usul ini sama ada tambahan atau pindaan adalah tidak sah dan sepatutnya ditolak pengerusi tetap dan tidak boleh dibahaskan, apalagi diluluskan PAU. Kemarin PAU 2022 meluluskan usul tambahan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti yang perlu dibuat sebelum 19 Mei depan. Walaupun beberapa perwakilan membuat bantahan ketika berbahas ucapan dasar presiden. Antaranya Ketua UMNO Bahagian Bukit Bintang Datuk Seri Zainal Abidin Muhammad Rafiq yang mewakili UMNO Wilayah Persekutuan dan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Iskandar Putri Datuk Pandak Ahmad yang mewakili Johor. Mereka senada menegaskan usul tambahan itu bertentangan Fasal 30 Perlembagaan UMNO dan Perkara 10 Perlembagaan Persidangan atau Peraturan Persidangan. Bagaimanapun, pada sidang media selepas perhimpunan itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usul tambahan itu adalah sah dan tidak boleh dicabar kerana PAU adalah badan tertinggi dalam UMNO. Ahmad pula dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan sudah mendapatkan nasihat Peguam UMNO yang berpandangan kaedah usul itu dikemukakan adalah sah mengikut perkara 20 Peraturan Persidangan. Mengulas lanjut, Samsudin memaklumkan status sebenar usul itu kini bergantung pada pendirian ROS, sama ada meluluskannya atau menganggapnya tidak sah kerana usul itu tidak boleh dikuatkuasakan tanpa kelulusan ROS. Jika ROS memutuskan usul itu sah dan masih ada yang tidak puas hati, ahli boleh membawanya ke mahkamah untuk mencabar usul tambahan itu, katanya lagi. Yang menjadi persoalan besar ialah kalau usul ini dibawa sehingga ke mahkamah, apa yang akan jadi dengan UMNO? Adakah UMNO berpotensi untuk diharamkan? Itu yang kita tak mahu terjadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.